as on doktor, saya melihat ada dua isu di sini. Satu ialah pindaan Section 31A dan satu lagi ialah Section 37A baru berkenaan dengan application of presumptions dengan izin. Saya tak ada masalah dengan pindaan Section 31A tentang biological sample collected for purpose of an examination under this section be analysed by science officer. Tapi saya ingin menambah beberapa poin yang saya rasa boleh kita perhatikan sama-sama. Berkenaan dengan application of double presumptions, adalah pandangan saya bahawa itu seharusnya dibawa oleh kementerian lain, menteri lain, kerana itu satu isu yang berat dan besar melibatkan asas undang-undang. Berkenaan dengan pengutipan sampel biologi dan pemeriksaannya oleh pegawai sains, saya teringat masa saya dalam perkhidmatan kerajaan lama dulu, 87 sampai 92, memang itu merupakan satu isu yang kadang-kadang menyebabkan backlog, menyebabkan kes tertangguh, kerana yang perlu ke mahkamah itu kadang-kadang seorang pegawai saja, pegawai biokimia yang boleh ke mahkamah dan bercakap dan menerangkan bahawa bagaimana sampel diambil, dianalisa. Jadi kalau seorang, banyak kes yang tertangguh. Dan apabila kita terlibat dengan dadah, Datuk yang betul, ia satu perkara yang kalaupun tak membawa hukuman mati, dia membawa stigma yang sungguh dahsyat. Kalau kita mengatakan seseorang itu sampel yang diambil daripadanya positif dadah, dan dia kebetulan pegawai polis, saya rasa tidak ada peluang untuk dia naik pangkat, mungkin dibuang kerja. Kalau dia seorang doktor lagi dahsyat juga. Dan kalau dia tak doktor, tak polis pun, itu stigma dalam masyarakat pada dia dan keturunannya yang akan datang. Jadi ini satu perkara yang sangat serius. Berkenaan dengan pegawai sains, saya tak menafikan sekarang kita ada ramai pegawai sains yang ada kelulusan tinggi macam disebut oleh Timbalan Menteri tadi. Tapi kena diketahui bahawa kalau kita melakukan ujian secara computerized, secara berkomputer dengan alatan yang baru, itu agak simple, agak mudah. Tapi kalau kita melakukan ujian manual di hospital-hospital dan pusat-pusat dalam, Kinabatangan tak ada, tapi Kinabatangan saya rasa tempat yang paling ulu lah, antaranya dia selalu sebut begitu. Kalau di sana misalnya kita buat manual, katakan kita buat manual, kadang-kadang perlu interpretation, penafsiran, dan kadang-kadang ada ketikanya penafsiran itu tidak straightforward dengan izin. Itu memerlukan kemahiran dan background, latar belakang biokimia yang agak baik. Dalam kes begitu, saya rasa kita perlu menyatakan ada kes tertentu yang perlu guidance, perlu bimbingan daripada ahli biokimia yang lebih berpengalaman, yang telah melihat kes-kes yang demikian. Kerana menganalisa, memberikan penafsiran terhadap graf kromatografi misalnya, tidak mudah kadang-kadang. Ada kes yang tidak mudah, ada kes yang mudah, ada kes yang terpencil tapi agak sukar. Walaupun terpencil dan kadang-kadang berlaku, tapi kalau kita tiba-tiba mengeluarkan keputusan positif pada orang dan sedangkan tidak ada dadah sebenarnya, tidak ada positif, itu implikasinya sangat besar. Jadi ini kena diperhatikan. Yang saya bimbangkan ialah tempat-tempat terpencil. Siapa ada di sana, siapa yang memastikan makmal itu cukup akreditasinya sampai standardnya. Di Kuala Kerai kan, misalnya hospital Kuala Kerai, saya tak ingat lah, saya pergi sana 28 tahun dulu. Tapi dulu saya ingat nampaknya sangat-sangat primitif setengah tempat itu, tidak masuk Kuala Kerai, setengah tempat sangat primitif. Kalau dalam keadaan begitu, siapa yang memastikan standardnya pemeriksaan tadi sampai tahapnya untuk kita mengatakan ujian urin tadi positif misalnya, itu kena diperhatikan. Dan juga pegawai sains, bila dia mengendalikan kes ini, dan dulu kita ada pegawai biokimia misalnya, the biochemist tak ramai, jadi boleh diperhatikan. Tapi kalau ramai nanti, maka etikanya, taraf etikanya juga harus tinggi seperti doktor. Kena ada etika dan profesionalisme yang sungguh tinggi. Saya ingat ketika saya mula bekerja tahun 87, masa itu kadang-kadang saja kita buat test untuk AIDS, dan kadang-kadang berlaku kita bawa hantar sampel, di pasar malam dah dibualkan, so and so orang ini dia mungkin ada AIDS. Itu berlaku. Saya tidak mengatakan pegawai sains tidak profesional, tidak, tapi etikanya dan tahap profesionalismenya harus tinggi, harus sampai ke peringkat di mana
setiap sampel tadi dilayan dengan cara yang cukup profesional. Kerana ini masalah reputasi, masalah maruah, dan berbagai lagi. Selain daripada latihan yang cukup tadi, kerana pegawai sains biasanya ada berbagai background, berbagai latar belakang. Ada yang graduan fizik, macam disebut oleh Kuala Krai, ada bukan semua graduan biokimia, maka perlu ada latihan yang khusus yang sampai standard yang menyebabkan membolehkan ia membuat penafsiran tadi. Itu perlu saya rasa, dan juga kena ada satu sistem di mana ada bimbingan boleh diberi dan ada quality control yang baik. Kalau itu in place, kalau itu semuanya ada, saya rasa tidak ada masalah kita memberikan pengiktirafan kepada pegawai sains untuk dia pergi ke mahkamah dan lain-lain lagi. Itu tak ada masalah. Itu saja saya rasa, sebab kita kena minimalkan risiko berlaku kesilapan. Dan seterusnya ialah sedikit saja tentang application of the presumptions tadi. Itu satu isu yang saya rasa agak kompleks dan agak sensitif, dan saya sebagai seorang doktor 26 tahun lebih, saya rasa itu lebih baik serahkan kepada lawyer dan menteri yang berkenaan. Terima kasih, Datuk Yang Betul.